warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Saya Masa Bayu hari ini akan mengambil masa yang pendek sajalah, ringkas. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, tadi saya dikunjungi oleh Tuan Hadi. Tuan Hadi datang melawat saya, dan dalam pertemuan ini kami telah pun berdiskusi, dan beliau telah meminta saya untuk memberikan kupasan sedikit tentang topik Islam dan apa itu realiti Islam sebenarnya. Jadi atas permintaan beliau ini, maka saya rasa saya buatlah sedikit satu video yang ringkas untuk kita sama-sama dapat memahami dan sama-sama kita membuat satu kajian. Bila kita sebut saja tentang Islam, kita dah jelas tuan-tuan dan perempuan, sebut Islam, kita sebagai orang Islam telah pun meletakkan suatu ketetapan dengan rukun Islam, rukun iman, dan melakukan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila disebut Islam, ingin saya memperjelaskan di sini, Islam kita kena memahami atas faktor dua. Setiap sesuatu itu datang berpasang-pasang di dalam penjelasan saya sebelum ini. Maka Islam juga ada dua faktor yang perlu kita pegang, iaitu pertama faktor hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedua hubungan kita dengan sesama manusia. Yang itu saya selalu sebut hablum minallah hablum minan nas, itu adalah Islam atas dua faktor. Tapi hari ini saya ingin jelaskan lagi satu perkara tentang dua faktor ini yang saya rasa perlu untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan, iaitu Islam di dunia bagaimana dan Islam di akhirat bagaimana. Itu ada dua perkara. Jadi bila kita lihat di dalam faktor tersebut, sebenarnya Islam itu kita akan ambil atas suatu penjelasan khusus, iaitu Islam itu membawa maksud selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa yang kita lakukan, kita selamat. Selamat daripada apa juga perkara-perkara yang mendatangkan keburukan ataupun mendatangkan kerosakan pada diri kita. Jadi bila kita sebut saja Islam, bila kita syahadah kita masuk Islam, selalu kita dengar begitu. Tapi bagaimana realiti Islam di dunia? Adakah wujud orang Islam di dunia? Ini persoalannya. Kita biasa dengar bank Islam, kita biasa dengar pengajian Islam dan sebagainya. Tetapi dari segi fakta menjelaskan di dunia ini, adakah wujudnya orang Islam? Maka ini yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan. Jangan sensitif, ini masih boleh dibahas lagi. Jadi apabila kita berada di dunia, Islam itu adalah satu perjalanan, satu cara hidup. Maka Islam di dunia adalah cara hidup yang selamat. Maka tuan-tuan dan perempuan, berarti kita hanya berjalan di atas muka bumi, iaitu perjalanan Islam. Jadi Tuan Hadi bertanya dengan saya tadi, jadi Tuan Pal, berarti belum ada orang Islam lah yang di dunia, Maka jawapan saya tuan-tuan dan perempuan masuk pada yang kedua, yaitu Islam di akhirat. Jadi apabila kita katakan Islam di akhirat itu adalah selamat, maka tempat yang selamat adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam di dunia adalah perjalanan, cara hidup kita menuju ke destinasi Islam. Maka kita sedang berjalan menuju ke lokasi Islam. Maka lokasi Islam itu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita bertanya dengan sesiapa sekalipun, bahkan diri kita khususnya, adakah kita orang Islam? Maka jawapannya adalah kita sedang berusaha menjadi orang Islam. Karena orang Islam, ketentuan dia Islam atau tidak hanyalah kepada hakiman ataupun daripada tapisan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Apabila kita telah melalui proses di dunia, kita akan sampai ke akhirat di padang mahsyar. Daripada situ kita akan dinilai. Kemudian daripada penilaian itu nanti kita akan dibawa kepada dua lokasi sahaja, yang selamat dengan yang tak selamat.
maka yang selamat itulah membawa kepada maksud Islam. Maka yang selamat itulah namanya syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, di dunia ni kita sedang berjalan, kita sedang melakukan kehidupan, melaksanakan kehidupan kita untuk kita mendapat jalan yang selamat, membawa kita ke tempat yang selamat. Maka tempat selamat itulah di akhirat. Maka Islam ini lokasi dia sebenar-benarnya ada dua. Satu di dunia adalah lokasi perjalanan, dan lokasi yang kekal Islam itu adalah di akhirat, yakni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tak? Jadi kita janganlah mendabik dada, aku orang Islam. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, Islam atau tidak Islamnya kita, walaupun kita menyatakan dengan jelas kita membaca Al-Quran, kita merujuk Al-Quran, kita bersolat, kita mengerjakan semua rukun Islam, kita melaksanakan semua rukun iman, tetap tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya sedang berjalan menuju kepada destinasi Islam, yakni di syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita selalu beringat, selalu menyedarkan diri kita bahawa sesungguhnya selagi kita tidak memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, kita belum Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mereka-mereka yang telah pun masuk ke dalam syurga Allah, mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, adalah mereka-mereka yang telah pun melalui perjalanan di dunia, yakni dengan memilih perjalanan Islam, way of life, ad-din Islam, ataupun kita di dunia ini sebenarnya berjalan tidak mengikut perjalanan Islam. Maka untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya menjawablah soalan daripada Encik Hadi, ya Tuan Hadi. Mari kita kongsikan dengan semua, supaya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kita selalu beringat, mengingatkan diri kita, selagi kita tidak sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala, kita sentiasa mengingatkan diri kita, kita belum tentu lagi selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Syurga itu milik Allah. Syurga itu bukan milik makhluk, bukan milik sesiapa. Dan untuk sampai ke syurga Allah, kita kena tempuh dunia. Maka apabila kita sebut itu, tuan-tuan dan puan-puan, menjawab apa yang telah Tuan Hadi tanyakan kepada saya, Islam di dunia dan Islam di akhirat. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham ya? Saya ringkaskan sikit. Islam di dunia adalah perjalanan yang mana ia akan membawa kepada Islam di akhirat yang dinamakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa muhasabah diri. Kita hidup di dunia ini, hendaklah kita sentiasa melakukan kebaikan, berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sedang menuju dan sedang berusaha untuk menjadi orang Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan semoga pencerahan ini dapat memberikan ruang kepada kita untuk menjadi orang Islam yang berada di dalam negeri Islam, berada di dalam satu lokasi untuk semua yang menerima Islam, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Saya Mas Abayu. Assalamualaikum.